Saya yakin bahawa semua pernah mendengar kisah kota Konstantinopel. Kota yang begitu gagah dan dianggap mustahil untuk ditawan. Namun, pada tanggal 29 Mei 1453, kota tersebut akhirnya roboh di dalam tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun persoalannya, wahai putera-puteri bangsaku, apakah rahsia kemenangan tersebut? Jawapannya satu sahaja. Jika sebuah kota yang begitu utuh mampu ditawan kerana bersatunya hati dan fikiran, sudah tentu sebuah negara bangsa hanya akan terus teguh berdiri jika rakyatnya bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi pengacara majlis yang berintelektual, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang menjadi wadah aspirasi pada muridnya, serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini bukannya untuk bercerita kosong, tetapi untuk menyampaikan pidato kalam murni yang berjudul Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang dimuliakan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Pepatah ini jelas menggambarkan bahawa perpaduan ialah nadi kepada kelangsungan sesebuah negara. Malaysia yang begitu aman pada hari ini terus berkekalan kerana rakyatnya menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Justru pada hari ini saya ingin menghuraikan 3 subtopik rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan tunjang pembentukan akhlak dan sasiah manusia. Tidak kira apa jua pegangan, setiap agama mengajar umatnya supaya menghormati orang lain dan berlaku adil. Namun, pada era globalisasi ini, kita sering melihat budaya fitnah, penghinaan tersebar dengan mudah di media sosial. Namun, jika setiap rakyat benar-benar menghayati prinsip ini, sudah tentu mereka akan sedar bahawa keharmonian negara bermula daripada keluhuran budi pekerti. Ingatlah, tegangan agama perlu diterjemahkan melalui tindakan, bukan melalui ikat pengenalan sahaja. Bab kata cendekiawan, ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Prinsip kedua yang saya ingin kupaskan ialah prinsip ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi Malaysia yang menjamin hak setiap rakyat dan untuk memelihara keharmonian negara. Setiap rakyat yang berada di tanah air tercinta ini, tidak kira kaum, agama atau bangsa, perlu menghormati serta mempertahankannya. Tiada sesiapa pun, termasuklah institusi beraja dan parlimen yang berada di atasnya. Hadirin yang dihormati, tragedi 13 Mei 1969 merupakan detik hitam dalam sejarah negara. Rusuhan kaum yang berlaku pada waktu itu disebabkan adanya sikap prejudis di dalam kalangan masyarakatnya dan kerana tiadanya sikap saling menghormati antara kaum. Namun, akibat tragedi tersebut telah menyebabkan wujudnya rukun negara sebagai ideologi negara untuk menyatukan rakyat Malaysia. Jika kita gagal mempertahankan prinsip ini, tidak mustahil bahawa tragedi berdarah itu akan berulang. Akhirnya, sampai sudah kita ke prinsip terakhir bagi pidato kalam murni ini,
iaitu kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia sejak dahulu terkenal dengan adab dan budi bahasa. Aforisma Melayu ada menyatakan, ya kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Namun, pada era digital yang serba pantas ini, kajian Suruhanjaya dan Komunikasi Malaysia telah menunjukkan bahawa penggunaan internet di Malaysia melebihi 97%. Malangnya, di media sosial sana, kita melihat ramai mengeluarkan kata-kata kesat dan ada juga yang berani menghina orang lain. Jika setiap rakyat benar-benar memahami prinsip kesopanan dan kesusilaan, mereka akan mengamalkan budaya hormat menghormati dan Malaysia akan terus kekal sebagai negara yang aman, makmur dan harmoni. Konklusinya, pembinaan negara bukanlah tugas kerajaan semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Kita perlu menjadikan tragedi 13 Mei 1969 sebagai pengajaran, bukan untuk membangkitkan permusuhan. Akhir kata, izinkan saya untuk mengakhiri pidato ini dengan kata-kata yang begitu bermakna. Negara yang hebat bukanlah dinilai oleh tingginya bangunan, tapi oleh tingginya nilai perpaduan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.